Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat kurniaan-Nya kita dapat sama-sama berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, yang mana sekaligus Allah Subhanahu wa taala memakbulkan, memperkenankan doa yang kita pohon pada bulan Rajab yang lalu, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah pun berada di dalam bulan Ramadan, dan kita mohon, kita minta pada Allah supaya kita dapat berada di dalamnya. Antaranya kerana kita hendak mengambil, merebut peluang-peluang, ganjaran-ganjaran, kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bermula dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tuntutan ilmu ini, ataupun disebut sebagai tazkirah dan sebagainya. Lebih lagi kalau kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu, mendengar tazkirah dan sebagainya, apabila kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, maka ganjaran dan pahala itu berganda-ganda. Di mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlis al-ilma fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatus sanati wa yakunu ma'i tahtal 'arsy. Sesiapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah menuliskan kepada dia bagi setiap langkah itu ibadat setahun. Kita datang ke majlis untuk menuntut ilmu, mendengar pesanan-pesanan agama dan sebagainya, maka langkah kita itu, setiap satu itu Allah tulis sebagai ibadat setahun. Dan adalah orang itu berserta dengan Rasulullah SAW di bawah arsy. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Huduru majlis alim afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi marid wa syuhuri alfi janazah." Faqila ya Rasulullah, wa min qira'atil Quran, faqal wa hal yanfa'ul Quran illa bi'ilm. Menghadiri majlis ilmu terlebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaat dan menziarahi 1000 orang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Masya-Allah, itu kelebihan. Kita duduk, kita hadir dalam majlis ilmu. Kita duduk, kita dengar je. Tapi ganjaran dia berganda-ganda, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah lebih afdal daripada baca Quran? Maka Rasulullah bersabda, adakah memberi manfaat baca Quran itu melainkan dengan ilmu? Mana nak baca Quran pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak baca? Jadi nak baca Quran, nak buat ibadat apa pun, kita kena bersandar kepada ilmu. Maka amalan kita itu diterima oleh Allah Ta'ala kerana kita buat atas dasar ilmu, atas dasar ibadat kepada Allah Ta'ala, bukan atas dasar adat ataupun kebiasaan yang kita buat. Ini adalah kerana usia umat Muhammad ini begitu singkat. Sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun. Jadi dengan singkatnya umur umat Muhammad ni, maka Allah anugerahkan kepada umat Muhammad ini keistimewaan yang begitu banyak. Iaitu antaranya amalan dia sedikit tapi ganjaran dia cukup besar, berganda-ganda. Satu kebaikan dibalas dengan 10.
berganda 70, 700, 7,000 sampai jumlah yang kita tak tahu berapa. Kerana Allah bagi keistimewaan ni, kerana antaranya usia umat kita ni, umat Muhammad ni, kita ni pendek-pendek, singkat. Jadi sewajarlah kita mengambil, merebut peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Antaranya Rasulullah SAW, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ti li ahadin qablahu." Diberikan kepada umat aku ni 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang pun sebelum mereka. 5 perkara ni dalam hadis ni sebut 5 lah. Hadis-hadis yang lain banyak lagi. Cuma saya ambil hadis ni sebab ada kaitan dengan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda, umat aku ni Allah beri 5 perkara ni yang Allah tak beri kepada umat-umat yang lain sebelum daripada kita. Yang pertama, iza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullah ilahi bi rahmah wa man nazara Allah ilahi bi rahmah la yu'azzibuhu ba'dahu abad. Yang pertama, apabila adalah permulaan malam Ramadan, malam pertama Ahad malam Isnin, permulaan malam Ramadan tu, Allah melihat kepada kita, kepada mereka dengan rahmat. Allah melihat dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Dan sesiapa yang Allah melihat kepada dia dengan rahmat, maka orang itu tidak diazab oleh Allah selama-lamanya. Maka itu disebut awal Ramadan itu rahmat. Awalu rahmat. Berdasarkan pada hadis ini, kesimpulan dia Ramadan itu awalu rahmat. Awal itu rahmat, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Ta'ala ni kita kena cari, kena rebut, kena ambil. Bukan maknanya bila ada perkara begitu kita duduk diam tunggu datang benda, bukan. Allah dah sediakan ruang tu, peluang tu, habuan tu, kita kena rebut lah, kena ambil. Iaitu dengan kita melaksanakan amalan ibadat, baru kita boleh dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfar lahum. Allah memerintahkan malaikat supaya beristighfar kepada mereka. Ini yang dikatakan awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan tu yang sekarang kita berada ni, di pertengahan Ramadan ni, maghfirah. Malaikat tolong ampun, minta ampun untuk itu. Kalau malaikat dah minta tolong ampun untuk kita, dia pasti Allah Ta'ala keampunannya. Yang ketiga, anna rahihata fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bahawasanya bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Yang keempat, yaqulu Ta'ala lil jannah. Allah berfirman kepada syurga, ittakhizi zinatiki wa yaqul tuba li ibadil mu'minin hum awliya'i. Allah berfirman kepada syurga, wahai syurga, berhiaslah. Wahai syurga, berhiaslah. Dan Allah berfirman, beruntunglah hamba-hamba aku yang beriman, yang mereka itu merupakan kekasih-kekasih Allah. Maknanya Allah Ta'ala buka begitu luas syurga di bulan Ramadan ini untuk berpeluang kepada orang beriman ini berebut untuk masuk ke syurga. Dan yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Allah mengampunkan mereka itu kesemuanya. Ini 5 perkara yang Rasulullah sebut dalam hadis ini tentang ganjaran, kelebihan yang Allah berikan, Allah kurniakan kepada umat Muhammad. Maka kesimpulan daripada hadis ini disebut awalnya itu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itu pun minanna. Akhir Ramadan itu 10-nya akhir itu kelepasan daripada neraka. Sebab yang kelima tadi, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah ampunkan dosa semua. Jadi bila Allah dah ampunkan semua itu, pasti mereka selamat, bebas daripada neraka, dan mereka masuk ke dalam syurga. Untuk melaksanakan ibadat puasa ini, kita memerlukan beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk memastikan puasa kita itu berjalan, dilakukan dengan begitu sempurna, supaya ibadat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Antaranya yang pertama, kita memastikan panca indera kita ini dijaga. Penglihatan, pendengaran, percakapan, tingkah laku dan sebagainya. Di mana disebut dalam hadis Nabi SAW, khamsun yuftirna sha'im al-kazib wal ghibah wal namimah wal yaminul kazibah wal nazaru bisyahwah. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita belajar fiqh, kita belajar perkara yang membatalkan puasa. Tapi di sana ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Mana
puasa dia tu tak ada ganjaran, tak ada pahala. Kalau bukan Ramadan, kalau di lain di luar bulan Ramadan, kalau dia buat 5 perkara ni dia berdosa. Tapi kalau dia buat dalam ketika dia berpuasa, dia dapat bonus satu lagi. Dia dapat dosa, dan kedua, pahala puasa dia tu hilang, hapus. Mana puasa dia tu sia-sia. Tapi dia kena puasa juga. Seperti mana orang semayang, walaupun tak khusyuk, orang semayang juga. Sebab ada orang kata kalau dia tak semayang sebab dia tak ada khusyuk. Itu bukan alasan sebenarnya. Cubalah kita kena usaha, kita buat, kena belajar baru dapat benda tu. Jadi 5 perkara ni dia membatalkan pahala puasa. Tak ada nilai puasa. Yang pertama, berdusta, berbohong. Sedang berpuasa, ketika puasa tu dia berbohong, berdusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, mengadu domba. Dan keempat, sumpah dusta. Dan kelima, melihat dengan syahwat. Sekiranya orang puasa, dia buat 5 perkara ni, maka hilanglah, batallah pahala puasa. Puasa dia sah, di segi hukum fikah dia sah, tapi tidak ada wilayah di sisi Allah Ta'ala. Innama, dalam hadis ini Rasulullah SAW, innama saum junatun, sesungguhnya puasa itu perisai. Perisai ni maknanya dia mempertahankan diri kita daripada perkara tadi. Bila kita ada perisai, pelindung, bila kita ingat kita ni puasa, aku tak boleh buat ni, tak boleh bohong, tak boleh dusta, tak boleh mengumpat, dia ada perisai. Puasa tu menjadikan dia perisai. Faiza kana ahadukum sha'iman, bila seorang kamu puasa, fala yarfus wala yajid. Jangan dia buat perkara yang sia-sia, perkara keji. Dia buat nanya ke orang, buat zalim ke orang, tipu orang, fitnah orang, jangan. Sebab apa dia puasa? Kalau dia buat juga, puasa dia tu tak jadi perisai bagi dia. Dia boleh buat benda-benda yang mengarut, benda-benda yang sia-sia. Wa ini ra'un qatala asyatan. Jika seseorang itu nak buat ananya kat dia dan sebagainya, maka hendaklah dia berkata, ini so'ib, ini so'ib. Ingatkan, aku puasa ni, aku puasa ni. Kalau sedang berinternet dan sebagainya, tulis aku sedang puasa. Ingatkan, tengah dalam Facebook ke Twitter, orang kata kita dia kan, tulis tu Ustaz, aku sedang puasa. Dan mudah-mudahan orang tu ingat, dia akan berhenti daripada fitnah kita, buat zalim dengan kita dan sebagainya. Kita ingatkan dia, sebab manusia ni dia mudah lupa. Sebab tu kita kena ada program tazkirah, peringatan. Semana kita buat ni, mudah-mudahan dapat memberi peringatan. Kerana tazkirah ni adalah tuntutan yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'min. Berilah tazkirah. Kerana tazkirah itu memberi manfaat, ada kebaikannya kepada orang yang beriman. Di mana Allah seru kita supaya puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, puasa bulan Ramadan. Allah seru juga kita supaya sentiasa ingat, mengingati, memberi tazkirah dan sebagainya. Dan seterusnya kita menjaga anggota-anggota yang lain juga, seperti makan kita, minum kita dan sebagainya, supaya puasa kita itu terpelihara dan mendapat kesempurnaan daripada Allah Ta'ala. Kerana antara kemuncak ataupun kita sebut falsafah dalam puasa ni, Allah Ta'ala suruh kita puasa bulan Ramadan ni, antaranya adalah untuk pertama menanamkan sifat takut kepada Allah. Sebenarnya ayat yang kita biasa dengar tentang Ramadan ni, la'alakum tattaqun. Yang pertama, kena ada sifat takwa. Yang kedua, puasa ni dia nak membentuk ataupun kita kata nak mendidik, mentarbiah nafsu itu. Yang kaitannya dengan hati. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasad mudghah. Wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya. Ingatlah bahawasanya di dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Jika seketul daging itu baik, maka baiklah anggota. Seketul daging itu kalau baik, anggota dia baik. Maknanya dia akan melihat yang baik, mendengar yang baik, cakap yang baik, berbuat perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, semua baik. Kalau seketul daging itu baik. Sebaliknya kalau seketul daging itu busuk, rosak, kotor, maka seluruh anggota dia itu akan jadi rosak, dia kotor. Dia melihat pada benda yang tak elok, yang haram, mendengar yang tak baik, cakap yang lucah, yang keji, yang anggota buat benda-benda yang tak baik, yang keji, yang maksiat, yang muka dan sebagainya. Apa seketul daging itu? Ala wahya, iaitulah hati. Hati ini dia sama dengan makna nafsu kita lah. Jadi kalau hati kita tu dah baik, nafsu kita tu dah baik, maka dia akan melahirkan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka disitulah Allah mensyariatkan kepada kita puasa. Kerana didikan nafsu itu antaranya adalah dengan kita berlapar. Dan bagi setiap ibadat itu dia ada kunci.
Dan kunci untuk kita buat ibadat ni adalah berpuasa. Di kulli syai'in miftah. Bagi setiap sesuatu tu ada kunci. Pintu ada kunci dia, kereta ada kunci dia, dan sebagainya. Wa miftahul ibadah as-shaum. Dan kunci bagi ibadat itu ialah puasa. Maksudnya bila orang tu puasa, dia makin menggalakkan dia supaya buat ibadat. Bukan pada puasa tu dia menurun, tak ada. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah Islam, tercatat berbagai-bagai kejayaan yang dicapai oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan. Badal Kubra, pembukaan Kota Mekah, dan hari ini kita menyambut nuzul Quran. Al-Quran itu diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, jumlatan wahidah sekali itu. Kemudian Jibril turunkan sedikit beransur-beransur selama 23 tahun. Bermula daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hinggalah ayat yang akhir sekali turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tetapi yang kita nak di situ adalah pengajaran, penghayatan, pengamalan daripada Quran itu diturunkan. Allah dah jelaskan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia memberi petunjuk hidayah kepada manusia. Bukan untuk orang iman, untuk manusia. Kalau untuk orang Islam, untuk orang beriman, Allah akan kata hudal lil mu'minin kan. Tapi Quran itu turun hudal linnas, petunjuk pada manusia, untuk semua orang. Maksudnya Islam ni untuk semua, bukan untuk bangsa kita saja, untuk semua orang. Kemudian wabayinati minal huda wal furqan, dia membezakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil dan sebagainya. Maka antara sebab Allah syariatkan puasa kepada kita ni adalah untuk membentuk, mendidik, mentarbiah nafsu kita. Di mana saya sebutkan tadi, antara cara kita nak mendidik nafsu itu ialah dengan berlapar. Jadi dikayatkan, ini cerita, ada satu cerita lah kan. Walaupun cerita ni ada pertikaian di kalangan ulama, tapi kita nak ambil kisah di situ lah. Di mana kisah itu, Inna Allah Ta'ala khalaqal aqla. Allah Ta'ala ketika mana Allah menciptakan akal, maqala akhbir fa akhbar. Lalu Allah berfirman kepada akal itu, wahai akal, datang menghadap. Akal itu pun datang menghadap kepada Allah. Summa qala adbar fa adbar. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, pergi. Akal itu pun pergi. Allah mula-mula Allah jadikan akal. Kemudian Allah, akal di sini, datang. Akal datang, wahai akal, pergi. Dia pun pergilah. Summa qala man anta wa ma ana wa man ana. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, aku siapa, engkau siapa? Aku ni siapa, engkau ni siapa? Qala aqlu anta rabbi wa ana abdu khadi'in. Lalu akal berkata, engkau lah Tuhan, engkau lah yang menjadikan aku, dan aku ni hamba engkau yang lemah. Itu akal ya. Faqala Allah Ta'ala ma khalaqatu khalqan a'azzu minka. Lalu Allah berfirman, aku tidak menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Ini disebut pada anggota manusia. Akal itu paling mulia. Sebab tu Allah letak akal itu di atas, supaya kita boleh buat pertimbangan yang betul, boleh mikir. Kita nak buat ibadat ni pun antara syarat dia berakal. Dia beza dengan ibadat setengah-setengah tu. Di samping berakal, dia kena ada kemampuan. Di mana dalam hadis sebut buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama bersyahadah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh. Syahadah ni dia mengandungi tauhid, akidah. Pada Islam tu bina ada 5. Pertama, mula-mula orang tu dia kena bersyahadah, dia kena Tuhan, kenal Tuhan Allah Ta'ala supaya dia boleh buat ibadat. Jadi daripada hadis tu para ulama telah menyimpulkan awalul wajibat ala mukallaf ma'rifatullah. Mula-mula yang wajib ke atas mukallaf ni mengenal Allah. Dan hadis pun sebut macam tu. Dia dah bersyahadah, dia kena kenal Allah ni. Tuhan yang dia nak sembah tu macam mana? Itu kita kena belajar tauhid, kita kena belajar akidah. Sebab tu dalam sirah Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun tu semua mengajak, menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah. Perintah puasa semua kemudian, tapi di Mekah tu supaya kenal Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah sebut yang kedua tentang binaan Islam tu, yang kedua wa iqamis solat, mendirikan solat. Mendirikan solat ni maknanya kita buat solat tu dalam keadaan kita tahu, kita ada ilmu. Semua yang berkaitan dengan solat tu kita kena tahu, luaran, dalaman, zahir dan batin. Kalau yang batin tu kan ada sifat khusyuk, sifat tawaduk dan sebagainya. Kalau kita semayang tak ada khusyuk, tak ada tawaduk, Allah tak terima. Di mana disebut dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang bermaksud bahawasanya aku menerima solat seseorang itu yang ada sifat tawaduk, sifat rendah diri kepada Allah.
ada rasa kehinaan dia sebagai hamba. Itu makna iqamah solat. Buat solat dengan keadaan yang dia tahu. Bukan makna dia tengok orang dia buat, bukan. Itu buat solat. Tapi mendirikan solat dia kena ada ilmu yang mantap tentang solat zahir dan batin. Dan pentingnya solat ni Allah Ta'ala ulang dalam Quran tu 27 kali. Aqimus salat, dirikan sembahyang, 27 kali. Penting solat. Sehingga Allah Ta'ala turunkan perintah solat tu, Allah jemput Rasulullah SAW semasa Isra' dan Mi'raj. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, memberi zakat. Yang keempat, wa haji baiti, mengerjakan haji. Dan kelima, wa saumi Ramadan. Yang kelima daripada binaan Islam tu baru Rasulullah SAW sebut puasa bulan Ramadan. Sebab tiga yang akhir itu, zakat, haji, puasa, di samping dia mukallaf dan dibakal, dia kena ada syarat dia berkemampuan. Mana dia ada kemampuan, dia boleh bayar zakat. Ada harta, cukup syarat dia kena zakat. Dia nak buat haji, kena ada kemampuan, harta juga. Dia nak puasa, dia kena ada kemampuan, dia boleh puasa. Tapi dalam bab solat tu disebut yang kedua sebab sembahyang tu dia tak kait dengan kemampuan. Maknanya sembahyang dalam keadaan apa juga kena sembahyang. Tak mampu berdiri, duduk. Tak boleh duduk baring, terlentang macam mana, isyarat dengan mata, gerak dengan hati. Kalau dengan hati tak boleh, tak payah, dah mati. Sampai mendengar tu. Tapi puasa dia ada pelonggaran. Kau tak mampu, tak payah puasa. Sakit ke, uzur ke, doktor yang dipacai nasihat, ada tu, tak payah puasa. Sebab dia tak ada kemampuan. Cuma dia kena bayar fidyah lah, kena ganti dan sebagainya. Itu sebab itulah hadis tu disebut tiga, Nabi sebut tiga tu kemudian, iaitu zakat. Ini yang kita nak bayar fitrah. Kalau pada malam Syawal tu kita tak ada lebihan daripada kemampuan nafkah kita, tak wajib zakat fitrah. Kalau ada lebih baru, tak perlu nak berhutang nak bayar fitrah tak. Sebab apa? Tak ada kemampuan. Zakat macam tu juga, haji kena ada belanja, puasa kena ada kemampuan. Dia beza dengan sembahyang. Bila dah buat 5 tu barulah. Sebab tu kalau kita baca Quran, ayat tentang puasa ni satu je. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai habis. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu puasa pada bulan Ramadan dan seterusnya. Nak dapat takwa semua. Tapi solat macam saya sebut tadi, Allah ulang banyak kali dan dikaitkan dengan zakat, dengan amal soleh dan sebagainya. Maknanya tiang dasar dalam syahadat dalam Islam ni ialah solat. Jadi kita tak nak dengar lagi lah ada orang kata dia puasa Ramadan tapi dia tak sembahyang. Kita tak nak dengar. Sebab tu kita kena faham betul lah. Kadang ada orang beritahu kita kan, dia puasa Ustaz tapi tak sembahyang. Bila dia puasa, dia tak sembahyang, tak ada erti. Sebab sembahyang tu dia rukun yang kedua. Dia tiang kepada agama. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Puasa tu kemudian. Kita nak buat masjid kena ada tiang. Tapak ni kita punya akidah tauhid dia. Bila ada tiang tu, Rasulullah bersabda, faman aqamaha aqamadin. Siapa dirikan sembahyang, tegaklah agama. Dia orang ada agama. Waman tarakaha faqad hadamani. Siapa tinggalkan sembahyang dan wajib apa tu, runtuh agama tu. Maknanya dia tak ada agama. Jadi bila agama dia dah runtuh, dia bersedekah, berzakat, buat kebajikan, puasa, dia nak letak kat mana benda tu? Dia tak ada tiang. Kita nak buat bangunan ada tiang, baru kita boleh letak kipas letak ni. Tapi bila tiang tu dah runtuh, maka tak ada manfaat. Puasa macam tu dipanggil puasa orang awam, sia-sia amalan. Pada bagaimana kita mengharapkan orang seperti ini mempunyai kesedaran untuk membagi amalan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Dan dalam hadis pun Rasulullah SAW menyebut tentang kepentingan solat ni. Rasulullah sebut muru auladakum bis-solat wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kamu solat ketika mereka umur 7 tahun. Tapi dalam bab puasa, setakat yang saya baca yang belajar, tak ada lagi suruh anak-anak kamu puasa umur 7 tahun. Setakat yang saya belajar tak ada. Kalau tuan-tuan ada jumpa hadis begitu. Cuma puasa tu kita digalakkan supaya di atas jalan kias. Kias tu maknanya kalau sembahyang tu Rasulullah suruh, mana puasa yang wajib pun kena suruh lah. Tapi umur bila? Umur 7 tahun. Kalau anak kita 5 tahun, 6 tahun tak payah paksa je lah. Tak payah buat dia, ancam. Puasa. Mak tak rasa apa ni? Tak payah. Tunggu umur 7 tahun baru kita latih dia. Sebenarnya dalam ibadat solat, umur 7 tahun baru kena suruh. Kemudian umur 10 tahun dia tak sembahyang baru kena hutan. Jadi di situ kepentingan solat ada sangat penting supaya dia menjadi tiang dan ibadat yang lain itu boleh dibina, diletak di atasnya. Di situlah kepentingan ilmu yang saya sebut mula-mula tadi. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala dan apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.